أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام الصحابة العظام، ثم خصوصا مؤلف الكتاب الشيخ حجي سعيد حجي إبراهيم، ثم لمشايخنا لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، سائر الأوطان والأوتاد والأبدال والأنجى والأخيار والعرفاء وسائر أهل الله وللمشارق والمغارب الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surah 4. Islam memandu manusia dunia dan akhirat. Yang telah lalu kita baca Islam sesuai dengan fitrah manusia. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Islam memandu manusia dunia dan akhirat. Dalam ajaran Islam, beramal dan bekerja untuk hidup di dunia dan di akhirat adalah tuntutan ilahi. Ilahi makna Tuhanku. Kalau kita sebut ilahi makna Tuhanku. Kalau ilah makna Tuhan atau tuan. Dia boleh dua makna. Dia kata tuntutan ilahi secara mutlak. Para nabi dan rasul dan juga salaf as-salih dituntut oleh Allah Ta'ala beramal untuk hidup di akhirat sebagaimana sebagai darul baqa, makna negeri yang kekal, makna darul baqa tu, dan bekerja untuk hidup di dunia sebagai darul fana, iaitu negeri yang akan binasa. Fanaun makna binasa. Baik, disebut dekat sini perkataan salaf as-salih. Kita selalu dengar kena ikut salafus soleh, salafus soleh. Jadi kita kena tahu apa tu salafus soleh. Salaf nisbah kepada golongan yang hidup pada awal kurun, 3 kurun yang awal selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah 100 tahun yang pertama, kemudian 100 tahun lagi, kemudian 100 tahun lagi, 300 tahun. Dan itu kurun yang Nabi sabdakan. Nabi kata daripada kurun Nabi dan sahabat tu, satu kurun lah. Nabi kata khairun qarni qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum, atau kama qala. Nabi kata sebaik-baik kurun, ini sebaik-baik zaman, ialah zaman aku. Kemudian zaman selepas itu, kemudian selepas itu. Inilah yang diiktibarkan ulama sebagai kurun salaf as-salih. Salaf ialah mereka yang hidup sebelum kita, yang duduk di atas lagi. As-salih golongan orang-orang yang buat apa yang Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Dipanggil golongan yang beramal dengan amal-amal soleh. Jadi bila kita kata nak ngikut ulama salafus soleh, inilah kurun dia. Jadi selain daripada itu dinamakan dia ulama khalafus soleh.
khalafus salih, iaitu selepas daripada itu. Sebagian ulama mentarifkan golongan salaf as-salih itu sampai 500 tahun. Sebab anak dia, cucu dia. Jadi tapi yang rajihnya, yang kuatnya kata 300 tahun dah. Selepas daripada itu dia panggil kurun khalaf. Khalaf maknanya yang barulah. Selepas daripada salaf, khalaf. Golongan khalaf ni juga digelar sebagai mutaakhirin. Jadi kena beza tu. Bila ada orang mendakwa yang diri dia mengikut salaf, kita kena tengok siapa yang dia ikut. Kalau yang dia maksudkan yang dia ikut itu ialah Ibnu Taimiyah Al-Harrani, maka dia tersasar daripada makna salaf. Sebab Ibnu Taimiyah hidup pada abad ke-700. Selepas daripada salaf, maka dia termasuk golongan khalaf, bukan salaf. Jadi kalau dia merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, lagi bukan ulama salaf. Walaupun dia mendakwa beliau ingin membawa fahaman salaf ke dalam metod pembelajaran dia ataupun metod manhaj dia. Tapi sebenarnya beliau hidup pada abad ke-12, 1200. Jadi bukan salaf juga. Yang benar-benar salaf iaitulah mereka-mereka yang hidup pada zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Siapa tu mereka itu? Di antara mereka itu ialah Imam Malik rahimallahu ta'ala, tabi'ut tabi'in. Beliau adalah tabi'in. Imam Malik rahimallahu ta'ala. Itu juga Imam Abu Hanifah. Itu juga Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad ibn Salamah. Itu juga imam yang dipanggil Imam Imam Abul Hasan Asy'ari. Juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Banyak lagi beberapa ulama yang digelar sebagai ulama salaf as-salih. Jadi jalan mereka macam mana, kita follow lah. Pasal dia kurun terbaik kata Nabi. Qala musannif rahimahullah, Islam sebagai ad-din. Ad-din iaitu agama. Apa dia ad-din? Ad-din ada kalimah alif lam, yakni agama. Yang dikehendaki mana agama ni yang sah di sisi Allah lah. Iaitu Allah sebut apa dia? Agama di sisi Allah adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah tu hanya Islam. Lain daripada Islam tak diterima oleh Allah, walau digelar dia agama sekalipun. Jadi bolehkah kita menyamaratakan agama lain dengan agama Islam? So tentu tak boleh. Bolehkah kita kata sama je agama Islam dengan agama lain tu semua? Tak boleh. Memang tak sama. Satu, sebab Allah tak iktiraf dia sebagai agama. Hanya dianggap dan digelar oleh orang sebagai agama saja. Bukan di sisi Allah, tapi di sisi manusia. Baik. Bila sebut ad-din, dia merangkumi semua aspek kehidupan kita. Dari bangun tidur sampai tidur balik, ad-din. Jadi jangan kita lepaskan diri kita daripada berpegang pada agama, jalan agama. Cara nak bekerja, cara makan, cara minum, cara nak solat, cara nak beribadat. Semua itu ada disebutkan di dalam Islam. Kaedah-kaedah tertentu. Jadi tuan-tuan kalau nak berniaga, kena belajar hukum muamalat dalam Islam. Kalau nak bernikah, wajib belajar munakahat. Kena wajib hukum belajar tu. Sebab dia nak bernikah. Baik. Kalau dia tak bernikah lagi, fardu kifayah saja belajar.
belum jadi wajib aini. Itu beza. Sama juga orang yang tak berniaga belum wajib lagi, belum wajib belajar munakahah muamalat dalam bab baik, bab jual beli. Tapi orang yang dah mula nak berniaga atau dah berniaga wajib belajar muamalat dalam Islam. Tak belajar berdosa. Dia jadi wajib aini. Itu dia. Apa beza wajib aini dengan kifayah? Wajib aini setiap diri kena buat. Tak buat berdosa. Dijanjikan dengan azab seksa neraka. Waliyazabillah. Kalau fardu kifayah, dalam satu qaryah tu seorang buat, yang lain tak buat pun tak apa. Maksud dia, dah ada satu orang pakar dalam muamalat di dalam kampung itu, yang lain tak belajar pun tak apa. Tapi bila ada yang lain nak berniaga, ketika itu jadi fardu ain atas diri dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala, tidak menghalang, agama tidak menghalang manusia mencari kehidupan duniawi dan tidak bercanggah, iaitu yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Boleh carilah dunia banyak mana pun sebagai bekalan kita ke akhirat ni. Kita tidak boleh menafikan bahawa setiap orang yang beriman dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-hari tidak hanya ingin memperoleh kebaikan dan kebahagiaan dari akhirat saja, malah mereka ingin juga memperoleh kebaikan dan kebahagiaan hidup dunia ni. Kat dunia kita nak juga kesenangan dunia. Tapi ambillah dunia tu sekadar, bukan sekadar macam mana tau. Ambil dunia yang boleh bawa kita ke akhirat. Kalau kita boleh banyak dapat dunia, kemudian bawa dia ke akhirat, tak apa. Ya, jangan dunia tu melalaikan dia. Dunia tu lahun. Dunia tu melalaikan kita, menyebabkan kita lupa kepada asal usul kejadian kita. Apa tujuan kita dijadikan untuk apa? Dunia tu. Jadi kalau kita ambil, kita boleh kuasai dia, tak ada masalah. Nabi kata ad-dunya jifah. Ad-dunya jifatun. Dunia tu bangkai. Ibarat bangkai. Man talabuha, siapa yang mengejarnya atau menuntut. Man talabuha makna yang maknanya mencari dunia sehingga lupa akhirat. Fahuwa kilabun, maka dia adalah anjing. Fahuwa, maka dia kilabun, terus anjing, kata Nabi, yakni diumpamakan seperti anjing. Bahaya tu. Jadi kalau kita cari dunia, jangan sampai terlepas akhirat kita. Bahkan bawa dunia kita kepada akhirat. Kan? Qala musannif rahimahullah ta'ala. Jadi ada orang, dia tak nak ambil dunia langsung. Dia tinggalkan dunia dia. Macam mana dia nak beramal soleh? Nak pergi haji kena pakai dunia. Nak bersedekah kena pakai dunia. Nak bina masjid kena pakai dunia. Kena balance lah. Kena pandai-pandai lah kita ni. Jangan sampai terpedaya dengan dunia sehingga Allah sebut apa? Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Adalah dunia dan anak pinak tu melalai-lalaikan kita sehingga kita masuk ke dalam lubang kubur, kata Allah Ta'ala. Kita terlalai dengan nikmat dunia, dengan anak pinak, dengan keluarga, dengan mencari nikmat kurniaan Allah ni, sampai kita termasuk kubur. Waliyazabillah. Jangan sampai macam tu, tuan-tuan. Jadi sebelum masuk kubur, buat amal soleh. Banyakkan amal soleh kita. Tak? Qala musannif rahmatullah. Ini terbukti di dalam doa yang termaktub di dalam Al-Quran yang dibaca oleh setiap orang Islam selepas mereka menunaikan fardu solat. Mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Suratul Baqarah
Ayat 201. Itu asalnya ialah ayat Quran. Kita bawa dalam doa. Soalan dia, boleh tak perempuan yang haid baca ayat di Quran ini? Dia datang haid, dia baca doa ni, boleh tak? Kalau dia qasad ayat Quran, hukumnya haram. Satu huruf pun tak boleh. Tapi kalau dia qasad doa, hukumnya harus, boleh. Begitu juga orang perempuan yang kedatangan haid, yang sedang dalam keadaan uzur, bila bangun malam, dia dah tiap-tiap malam sebelum tidur, dia selalu baca 4 kul. Lepas tu baca 3 kul. Kul Allah, kul ya, kul Allah, kul azul falak, kul azul bin nas. Baca ayat kursi, baru tidur. Dia dah beramal. Tiba-tiba datang bulan, tak boleh beramal pula. Itu ayat Quran tu. Boleh beramal. Dan menjadi adab bagi kita, boleh beramal tapi niatnya ialah zikir atau doa. Jadi apa tujuan baca 4 kul tu? Doa pelindung diri. Niat itu. Dia bukan niat baca Quran. Niat baca Quran haram. Ada orang perempuan tu cara dia. Ya, jangan dia tak baca. Udahlah dia dalam keadaan tak suci, lemah. Kalau kata musim orang nak bagi sihir apa, senang masuk. Orang perempuan waktu itu. Sebab dia dalam keadaan berhadas. Ya. Jadi bolehkah dia baca? Boleh, harus hukum dia. Tapi kena tukar niat aja. Artinya, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Doa yang termaktub di dalam Quran ini jelas menunjukkan setiap orang yang beriman ingin memperoleh kebaikan hidupnya di dua negeri, iaitu dunia dan akhirat. Di mana Islam memandu manusia untuk mendapat kebaikan hidup dunia ini dengan berusaha dan bekerja. Dan untuk kebaikan hidup di akhirat ialah dengan beramal ibadat. Sabda Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'mal lid-dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Rawahu Ibnu Asakir. Berusaha dan bekerjalah engkau untuk mencari kehidupan di dunia seolah-olahnya engkau akan hidup selama-lamanya di dunia ni. Tu Nabi kata, cari dunia banyak-banyaklah. Kenapa nak buat cari dunia banyak-banyak ni? Supaya seolah-olah kita akan hidup lama, jadi perlu simpanan yang banyak. Perlu kaya raya, macam itulah ibaratnya. Dan beramal ibadat engkau untuk hidup di akhirat seolah-olah engkau mati besok hari. Dah tahu dah besok nak mati dah. Hari ini kita beramal bersungguh-sungguh, kalau boleh jangan tidur kerana nak beramal ibarat. Tu maksud dia. Ataupun dimaksudkan juga cari dunia tu seolah-olah kita hidup selamanya. Jadi cari dunia tu berpada-pada. Tak? Dah lama hidup lama lagi maksud dia. Jadi kita carilah hari ni, cari sebab masa panjang lagi boleh cari. Tu maksud dia. Kalau bab akhirat tadi, bab amal tadi tu seolah-olah dia nak meninggal lah esok. Jadi bersungguh-sungguh dia beramal soleh. Tuan-tuan, solat kan adalah amal yang paling besar dalam Islam. Solat ni. Kalau kita tak perhatikan solat ni, bahaya. Kitab ni dah baca? Belum dah sentuh sikit sini. Saya nak ambil satu bab. Dia panggil bab ni dalam bab membatalkan ni. Dia membatalkan solat, ya. Ni kat sini syarat saja. Baik, saya nak masuk dalam bab penting ni, bab Fatihah ni, sebab ada banyak perkara yang terlepas pandang lah sebagian orang. Itu dia kata yang tu ni, syarat sah membaca Fatihah tu ada 10 perkara. Kalau kitab saya tuan-tuan ada, boleh buka. Saya nak sentuh dalam bab kat sini. Jangan diselangi oleh zikir atau kalimah yang lain.
dalam syarat sah Fatihah yang 10, syarat sah yang kedua, jangan diselangi oleh zikir atau kalimah yang lain. Maksudnya waktu kita baca Fatihah, kita tak boleh, sebenarnya tak boleh berdaham. Kenapa? Padahal berdaham bukan kalimah. Maksudnya kita berdaham kemudian kita sambung baca, tak boleh. Wajib ulang balik bacaan. Kerana dia telah membatalkan syarat sah Fatihah. Jadi kalau nak berdaham sebelum baca Fatihah, sebelum baca bismillah, kita bismillah, rasa tak sampai, kita berdaham dulu. Lepas berdaham, baru kita baca bismillahirrahmanirrahim. Nanti baca pertengahan ayat tak sampai. Bila tak sampai, nak betulkan tekak, kita berdaham lagi. Ini membatalkan syarat sah Fatihah yang 10. Yakni jangan diselangi oleh zikir dan kalimah yang lain. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab di dalam berdaham tu menempati dua makhraj huruf, ha dengan mim. Ada ha, ada mim. Bila menempati dua huruf, dia adalah perkara yang membatalkan sembahyang pada hakikat dia. Bukan saja Fatihah ni batal, sembahyang juga batal pada asal dia. Pada asalnya berdaham itu membatalkan sembahyang seseorang. Kenapa? Kerana dia telah mengeluarkan dua bunyi makhraj huruf, yang mana dalam bab membatalkan sembahyang, iaitulah sama ada satu huruf yang memberi makna ataupun dua huruf yang tak ada makna tapi menempati makna, menempati makhraj huruf. Jadi kalau orang berdaham, diharuskan pada ketika bacaan rukun saja. Takbiratul ihram rukun, Fatihah rukun, tahiyat akhir rukun, selawatan Nabi dalam tahiyat akhir rukun, salam yang pertama rukun. Dekat sini kalau dia tak dapat makhraj untuk sebut kerana gangguan pada kerongkong dia, harus dia berdaham. Boleh. Berdaham tu harus bagi dia. Tapi kalau dia berdaham pada bacaan surah dia, padahal bukan fardu, hukumnya batal sembahyang terus. Faham tak? Ini satu hukum. Yang ni, yang saya nak urai sini, kalau kita sedang baca Fatihah, kita berdaham, sedang baca Fatihah sampai ihdinas siratal mustaqim. Bacaan Fatihah ni dia ada syarat sah, dia telah membatalkan syarat sah tadi tu. Syarat sah ni dia ada terkena dua. Satu, jangan diselangi zikir atau kalimah yang lain. Yang kedua, di kat sini dia telah apa ni panggil ni? Memutuskan mualat. Memutuskan mualat Fatihah tu. Fatihah dia kena mualat. Sama juga kalau orang bersim, asyum, kemudian dia sebut alhamdulillah, tersebut, tak batal sembahyang. Tapi kalau dia bersim tu ketika baca Fatihah, Fatihahnya batal, dia kena ulang balik pada bismillah. Tu jaga. Batuk tak apa. Batuk tak apa. Menguap tidak memutuskan mualat, batuk juga tidak memutuskan mualat. Yang putus hanya berdaham je. Jadi jaga baik, jangan suka-suka berdaham dalam sembahyang. Batuk tak apa. Ya. Bersim tak apa, dimaafkan, tapi jangan sebut alhamdulillah. Kalau tersebut, dia kalau ketika baca Fatihah, dia kena baca balik semula Fatihah. Tapi kalau tak apa. Kita sentuh sikit-sikit lah dalam bab tu ya. Sambung balik. Al-Musannif rahimahullah ta'ala. Oleh yang demikian, Islam memandu manusia mencari rezeki yang halal untuk kebaikan mereka hidup di dunia, ialah dengan berusaha dan bekerja secara halal pula. Yang ni satu lagi, halal, rezeki yang halal. Halal
Bila halal maksudnya rezeki yang kita cari mengikut lunas-lunas syar'i. Halal. Barakah lain, halal lain. Baik, yang halal ni tadi lagi akan datang diperiksa oleh Allah. Maknanya Allah akan buat penghisapan berkenaan rezeki halal yang kita dapat. Di mana kita belanjakan, di mana kita gunakan, untuk apa kita buat. Semua Allah akan tanyai balik rezeki halal yang diberi kepada kita. Hai. Kemudian rezeki yang halal ni boleh jadi syubhah. Bila mana seseorang menipu di dalam pekerjaannya. Macam mana menipu tu? Dia bekerja. Dalam kerja dia tu, dia buat penipuan daripada sudut menjalankan kerja. Apa caranya? Dengan cara melilau. Apa orang panggil? Ini pandai apa? Melilau lah kalau kita panggil. Dia kerja time tu, tapi dia curi-curi masa, keluar isap okok. Isap okok dalam masa kerja. Oh, pening aku lah menghadap komputer ni, sekejap lah nak refresh sekejap. Boleh ke macam gitu? Padahal ketika itu waktu itulah waktu untuk dia peruntukan bagi diri dia bekerja kepada majikan dia lah. Jadi dia melainkan kalau majikan dia dalam briefing ke apa, bagi tahu okey siapa nak take file risau rokok, no problem. Tu tak ada hal lah. Ni saya cerita benda yang tak ada. Tak ada keizinan bos, tak ada apa. Curi masa macam tu. Melilau sana sini saja je, duduk dalam jamban lama. Setengah jam. 5 minit jadi setengah jam. Jadi yang 25 minit yang kita buang dalam jamban tu tanpa ada uzur syar'i, maksudnya bukan daripada perkara yang sepatutnya kita buat. Tak? Semua itu menyebabkan rezeki halal yang kita bekerja tadi 8 jam tu ada di dalamnya nilaian syubhah. Apa dia syubhah tu? Iaitu kesamaran antara halal dengan haram. Sedangkan Allah sebut di dalam Quran, al-halalu bayyinun. Halal tu terang. Wal haramu bayyinun, iaitu terang, jelas. Rezeki macam ni halal, rezeki macam ni haram, jelas. Tapi di antara keduanya itu syubhah. Nak kata halal, awak tak bekerja ketika tu, gaji tak potong. Adakah dipotong yang setengah jam tu? Setengah jam sehari dia ambil, kali dengan sebulan. Setengah jam kali sebulan, berapa jam sebenarnya dia tak bekerja, tapi dibayar oleh majikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni dia. Nak jadi orang yang warak dalam menjaga rezeki yang halal ni cukup payah. Banyak sangat peluang untuk jadi syubhah dalam rezeki. Maka dengan sebab itu Islam mengajarkan kita supaya bersedekah satu lagi berzakat. Dengan berzakat dan bersedekah tu menyucikan rezeki halal yang kita dapat. Nampak? Jadi jangan pandang enteng soal zakat, soal sedekah. Gaji setiap bulan tu jangan kita rasa untuk kita semua. Keluarkan sikit lah. Nampaklah 100-200. Sedekah ke, adik-beradik ke. Sedekah terbaik ahli keluarga dulu. Adik-beradik ke, sedekah jiran sebelah ke, yang dekat dengan kita. Sedekah pondok boleh tak? Jangan lupa pondok. Pondok pun ada sumber ni. Kan? Tu dia. Jadi maksudnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu soal rezeki halal. Soal rezeki halal lagi barakah, dia panggil halalan thayyibah dalam Quran sebut. Thayyibah tu makna baik. Baik di sini kata ulama yakni barakatun. Apa dia barakah? Yakni yang Allah kurniakan rezeki kepada seorang yang mana rezeki itu sangat daripada kurniaan Allah yang menyebabkan ketaatan kepada Allah. Tu barakah tu. Walaupun dia sedikit, dia dapat buat kebaikan. Nak cari rezeki yang halal ni, satu dia jagalah masa bekerja, sangat jaga. Saya dikhabarkan ada pemimpin arwah yarham dah meninggal lah. Arwah yarham Aziz tu, orang cerita, dia kalau urusan berkaitan dengan dunia, dia tak pakai
Kereta pejabat kalau berkaitan dengan diri dia, dia tak pakai kereta besar tu. Dia pakai kereta dia. Kalau dia berbincang soal dunia, dia dia padamkan lampu ke apa. Dia tak mau pakai lampu daripada pihak kat pejabat tu. Kalau hal dunia, dia tak bincang dalam pejabat dia. Lain. Yang pejabat, hal berkaitan dengan kerja dia lah. Memang dunia juga lah, tapi kerja lah. Luar pada kerja, dia tak akan campur. Tu, macam tu. Orang warak, baru rezekinya barakah. Ini payah. Barakah ni dipandang daripada banyak sudut. Satu, kena lulus daripada sudut syar'i kan. Jalan dia dapat rezeki tu, cara dia mengikut lunas sunnah Islam. Kemudian cara jual belinya pun cara Islam. Itu baru barakah. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Nabi li an ya'khudhu ahadukum hablah fayahtatiba ala zuhrihi khairun min an ya'ti rajulan a'tahu Allahu min fadlihi fayas'aluhu a'tahu aw mana'ah. Muttafaqun alaih. Maknanya ittifaq di antara dua syaikhan. Ini muttafaqun alaih itu Imam Bukhari dan Muslim. Sungguhnya bahawasanya mengambil seorang kamu akan tali, yakni untuk mengikat kayu api, maka dipikulnya kayu api itu atas belakangnya adalah terlebih baik daripada dia pergi meminta-minta kepada seorang yang telah dikurniakan Allah kelimpahannya, yakni minta sedekah. Lalu dia meminta kepadanya. Yakni meminta pada orang yang dikurniakan Allah dengan kelimpahan rezeki. Sama ada dirinya itu atau tidak darinya. Sama ada dirinya atau tidak diberinya. Sama ada dia dapat minta sedekah, dapatlah hasilnya ataupun tak dapat hasilnya. Memikul kayu api itu, kata Nabi, lebih baik daripada minta sedekah. Dia datang rumah orang minta sedekah, pergi duduk kat pasar raya, tak ada tangan minta sedekah, pergi dekat traffic light minta sedekah. Itu daripada sudut syar'i keji. Lebih baik dia pikul kayu api, maknanya kerja yang tak ada kerja sangat lah. Pikul kayu api, jual lah maksud dia. Macam tu. Ataupun carilah tintin kosong, pergi timbang kilo kan. Itu lebih baik daripada minta sedekah untuk diri dia lah, makan minum dia. Baik. Kalau sebut pasal sedekah ni, teringat ni, pikul kayu api dia sebut ni, teringat macam mana satu orang soleh yang Allah Ta'ala bagi dia kelebihan. Yang pikul kayu api, dia kerja dia ialah memikul kayu api, tapi Allah bagi dia kelebihan, kayu api itu dipikul oleh harimau. Dia masuk hutan cari kayu api, kayu-kayu yang jatuh ni dia ikat-ikat, dia letak atas rimau. Rimau tolong bawaan sampai rumah dia. Satu ketika dia ada seorang kawan datang ziarah. Sampai dekat rumah, dia bagi salam, orang dari rumah tu jawab sambil mendengking-dengking, sambil memaki-maki suami dia. Lambat. Dia itulah bini kawan dia tadi. Lalu dia pun tunggu dekat luar sampai kawan dia balik kerja. Dia kata laki dia pergi cari api. Dia kutuk laki dia, mengomel dia, bising dia. Jadi alangkah terkejutnya bila kawan dia yang pencari kayu api tu keluar daripada hutan semak-semak tu. Dia keluar, ada seekor harimau bawakan kayu api di belakang dia. Jadi banyaklah kayu api dia boleh bawa. Macam harimau kan besar. Jadi selepas dia angkat kayu api tu, semua harimau tu pun masuk ke dalam hutan. Lalu dia pun merasa takjub dan bertanya pada kawan ni. Dia tanya, kenapa
Macam mana engkau dikurniakan Allah dengan karamah ni? Karamah tu ialah kemuliaan. Bagaimana engkau dapat karamah? Harimau ni boleh tunduk, boleh tolong bawakan kayu ni. Zaman dulu bukan macam kita ada jentolak apa bagai. Jadi dia kata, Allah beri aku karamah ni dengan sebab aku sabar dengan bini aku. Tu bini yang mengomel. Oh, dia faham. Oh, rupa bini dia banyak bising dah. Jadi Allah bagi aku kelebihan ini sebab aku sabar. Jadi tuan-tuan, kalau ada bini yang buat bising, sabar. Dapat macam-macam ke? Kereta Mercedes dapat, BMW dapat. Kena sabar. Baik, dia pun balik lepas bersalam. Selat beberapa tahun, tahun depannya dia datang lagi. Dia datang lagi ke rumah kawan dia. Kemudian dia cakap, dia bagi salam. Orang yang di dalam rumah tu bajak salam dengan baik sekali, lalu beritahu tunggulah suami dia sedang mencari kayu di hutan. Tak ada mengomel, bahkan memuji-muji suaminya. Lalu dia pun tunggu kat luar. Bila kawan dia balik, alangkah takjubnya dia bila dia lihat kawan dia yang pikul sendiri kayu tu. Kawan tu pikul sendiri kayu tu. Sampai depan dia, dia pun tanya hal, kenapa pula jadi macam ni? Dia kata, harimau tu dah tak datang-datang lagi lepas aku kahwin baru. Asal bini lama tu mengomel kuat sangat, dah tak boleh tahan, lepas kan. Cari bini baru, bini yang baru ni Allah bagi cukup baik. Maka aku punya karamah harimau tadi tu dah lari. Nanti nampak tuan-tuan. Baik tuan-tuan ada BMW Mercedes, jangan kahwin lain. Lari kan hilang Mercedes. Itulah silingan tuan-tuan dia. Itu pengajaran kisah tu disebut dalam kitab Salafus Saleh. Kisah Salafus Saleh kita. Bagaimana orang yang sabar dapat kemuliaan. Sebenarnya sabar dengan penyakit dapat kemuliaan. Sabar dengan kesusahan dunia juga Allah naikkan darjat. Sabar dengan kesusahan beribadah kepada Allah pun Allah naikkan darjat. Jadi kok mana pun kena sabar. Tuan-tuan nak berjaya dalam satu hal kena sabar. Meniaga nasi lemak, orang tak gamai. Kita dah tengok tempat potensi baik, tapi orang tak datang-datang. Tuan-tuan kena sabar. Bila sabar, dia jadi istiqamah. Daripada sabar, dia jadi istiqamah. Tu kelebihan sabar tu. Sabar akan membuahkan istiqamah. Istiqamah apa dia? Iaitu buat secara berterusan. Bila kita buat secara berterusan, Nabi kata apa? Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Bermula istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Bila kita istiqamah, maka kemuliaan Allah akan beri pada kita. Maka tiba-tiba datanglah Allah lorongkan hamba-hamba Allah ni datang beli dekat kita. Tak payah pakai bomoh. Sabar je. Sabar, usaha masak bagi sedap le. Masak pun tak sedap, apa nak dikata kan? Masak kena sedap lah, dah kata berniaga makanan. Dah memang cukup masak, orang makan pun rasa sedap, jiran kata sedap, jangan bagi dia free, dia bayar baru dia kata sedap. Kalau kita bagi free memang sedap aja. Tapi kalau dia bayar, kalau tak sedap dia komplain, apalah kau masak tahu lah, dia komplain. Ni bagi free nak bagi dia rasa memang sedap walaupun tak sedap dia kata sedap. Jadi macam tu kaedah dia. Sabar akan membuahkan istiqamah. Sabar dalam apa jualan? Dalam mengaji kena sabar. Ibnu Hajar Asqalani sabar di dalam pengajian. 30 tahun mengaji masih bengap lagi. Tak dapat, tak faham-faham. 30 tahun mengaji. Dia lari daripada pusat pengajian, lari nampak gua, masuk dalam gua mengadukan kesedihan dia. Kemudian dia nampak air jatuh daripada gua tu melekuk, menyebabkan lekuk pada batu. Ada air titik, batu tu melekuk sebab lamanya titik tu. Proses tu lamalah, tapi melekuk. Dia fikir batu macam ni keras pun boleh melekuk, takkan aku tak boleh.
takkan tak dapat langsung. Dia patah balik mengaji beberapa tahun, jadi ulama besar. Sabar. Sabar nak faham ilmu satu benda, mengaji satu benda, sabar nak faham satu benda. Baik, habis. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Sehubungannya dengan ini, Rifa'ah ibn Rafi' telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul ka'bu atyab? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrurin. Dia rawahu al-Bazzar wal Hakim. Apakah usaha yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, usaha seorang yang lebih baik ialah usaha dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang jujur. Itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Islam agama fitrah, membantu manusia untuk mendapat rezeki dan kehidupan yang baik di dalam dunia. Akan datang kita baca bab rezeki ni, dia ada berkait dengan soal iman kita kepada rezeki. Rezeki yang Allah kurnia. Ramai orang dia takut rezeki dia hilang. Rezeki dia hilang dengan sebab makhluk. Bila sebab makhluk tu dekat sana ada unsur-unsur syirik, dia jaga sikit. Nanti kita upah insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Jangan malu tanya tu. Ini budak muda tadi. Ada soalan? Jang? Tak ada dah. Anak orang muda tak ada soalan ni. Mesti banyak. Belum kahwin nak tanya ustaz macam mana. Boleh tak? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bil hidayah kama nawwarta asyamika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.